wabarakatuh. Kita mulakan majlis pada malam ni dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Amsayna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Imam Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surau, sahabat saya Al-Fadhil, Ustaz Azam, seterusnya tuan-tuan, para tetamu Allah sekalian. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam limpahan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pembacaan kitab Sirah Nabi. Kita nak sambung berkaitan dengan sirah ni merupakan sumber ketepatan dalam tafsiran. Bila kita baca Quran, sebenarnya itulah kisah yang menceritakan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Surah Toha ayat 2 hingga 4. Maksud dia, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjadi susah. Ni Allah sendiri sebut pada kita. Allah turunkan Al-Quran pada kita bukan tujuan dia untuk menyusahkan kita, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, iaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran bukan untuk menyusahkan, sebaliknya bagi memudahkan Rasulnya memberi peringatan kepada orang yang beriman. Kita sebagai manusia yang ditempatkan kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala atas dunia ini perlu kepada panduan. Kalau tak ada panduan, kalau kita menjalani kehidupan di dunia ni tanpa ada panduan, nescaya kita akan sesat. Semua kita akan sesat, kerana kita akan menganut kepada apa yang kita sangka dia Tuhan, ya. Kita akan makan makanan apa yang kita nak makan tanpa kita mengetahui makanan yang kita makan tu halal ke haram. Tapi bila ada panduan, alhamdulillah, bagi yang mengambil panduan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran, yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai guru nombor satu, guru nombor satu kita lah, ya. Tak ada guru yang paling terbaik,
melainkan semua guru kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kehidupannya akan selaras dengan kehendak Allah dan Rasul. Tapi sebaliknya, kalau sekiranya manusia ini tidak mengambil panduan daripada Al-Quran, lalu bagaimana kehidupan dia? Kehidupan dia akan berjalan seperti yang dia fikirlah, tapi tidak selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam dunia ni kita rasa betul, rupanya tak betul, kan? Sebab dia bukan, sebab pemikiran kita ni dia terbatas. Walaupun kita tahu banyak perkara, tapi banyak lagi kita tak tahu, kan? Kita tahu sikit-sikit je, banyak lagi benda yang kita tak tahu. Akal kita pun terbatas kemampuan dia, bukan kita tahu semua, walaupun kita rasa kita macam tahu banyak dah, tapi hakikat yang sebenarnya sedikit saja. Kita ni tahu apa lagi perkara yang banyak kita tak tahu. Seumpama kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau kita celupkan air dalam jari kita ni dalam air lautan, yang lekat dekat jari kita tu tak banyak kan, walaupun basah tapi tak banyak, dan tak berkurangan pun air laut tu disebabkan kerana kita celup. Banyak lagi air laut yang tak melekat di tangan kita. Itulah gambaran ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah tak dapat tidak, tuan-tuan, kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala mesti mengambil panduan Al-Quran, mesti menerima apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mudah kerana Al-Quran ini berasal daripada Allah, pencipta bumi dan langit, bukan yang dikarang oleh manusia yang tak dapat menanggapi keperluan kehidupan kita semua. Dia mungkin hanya berfikir untuk apa yang dia rasa kita perlu, tapi boleh jadi orang lain tak perlu macam yang dia rasa perlu, kan? Kita ni mungkin sebut begini kerana bi'ah kita begini. Kita tak boleh sebut begini kepada semua orang, kan? Kerana keperluan kita tak sama antara satu sama lain, kita berbeza, kan? Allah yang menciptakan kita manusia ni, dia tahu keperluan kita semua dalam genggaman dia, semua dalam genggaman dia, kan? Dia juga mengutus Nabi Muhammad sebagai rasulnya yang dipermudahkan untuk menghuraikan intisari kandungan kitabnya itu. Dan Nabi SAW ni diutuskan untuk mengajar kita tentang apa? Adalah silibus dia. Silibusnya ialah Quran, ya, macam kita dululah sekolah, kan? Kita masuk kelas, cikgu mengajar kita. Bayangkan kalau cikgu tak ada panduan, sukatan yang dia nak ajar pada pelajarnya, maka dia akan merapu, kan? Dia akan merapu. Bila keluar soalan dalam peperiksaan, tak tahu nak jawab pasal yang cikgu ajar tu tak berbetulan dengan kehendak soalan, dengan soalan yang yang dibuat tu. Jadi mesti ada sukatan. Guru-guru kita ni dulu kalau masuk kelas tu, dia mengajar tu bukan semata-mata mengajar apa yang dia rasa dia nak ajar, kan? Dia akan mengajar berdasarkan kepada sukatan. Maknanya kalau kehidupan kita, tuan-tuan, kan, untuk seketika dekat dunia ni pun ada sukatan dia. Bayangkan kalau kita nak menjalani kehidupan bukan saja di dunia, tapi nanti akan juga menjalani kehidupan di akhirat, lebih-lebih lagi lah kita perlu kepada sukatan. Sukatan mana? Yang Allah sediakan, yakni Al-Quran.
Kita hidup di dunia ni, contoh yang lain tuan-tuan, kita nak berjalan menggunakan jalan raya, ada dia punya panduan kan. Kita tak boleh suka hati nak belasah, mentang-mentang kenderaan kita boleh speed sampai 250, kita pun tekan 250 kan. Sedangkan ada panduan di jalan raya tu ialah untuk menjamin keselamatan kita dan orang lain ketika berada di jalan raya. Walaupun kehidupan kita bukan di jalan raya, tapi kita bila nak pergi mana-mana kita akan guna jalan raya sekejap kan. Mungkin 8 jam, mungkin 1 hari kan, kita akan menggunakan jalan raya ya. Penggunaan jalan raya yang tempohnya 8 jam ataupun 1 hari itu pun kita tertakluk dengan panduan. Jangan ada di antara yang menggunakan jalan raya tu tak patuh kepada panduan, nanti akan menyebabkan kemalangan kemalangan pada diri dia, apatah lagi kemalangan tu juga melibatkan orang lain, dan lebih-lebih lagi kalau kemalangan itu mengakibatkan kematian kan. Dalam konteks negara kita, dia ada peraturan, dia ada undang-undang kan. Walaupun untuk kita nak guna sekejap saja. Demikianlah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita menjalani kehidupan di atas dunia ni, seberapa lama tempoh yang Allah izinkan pada kita. Ada orang 60 tahun, 70 tahun, bergantunglah kepada keizinan Allah pada kita semua. Tak sama, tak ada semua kita di Sungalah Hartamas ni hidup setakat umur 70 tahun kan, tak ada kan, ataupun setakat 60 tahun. Lepas 60 tahun semua pakat mati berlaku. Tak ada tuan-tuan. Ada orang yang Allah bagi alhamdulillah umurnya lebih daripada 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun pun ada kan. Tapi ada orang yang Allah tak izinkan, 20 tahun dah meninggal. Ada orang 30 tahun saja, ada orang 40 tahun saja ya. Dan selepas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita untuk tinggal di dunianya, kita akan berpindah pada kehidupan yang kekal abadi, iaitu di hari akhirat nanti ya. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadan abada, kekal untuk selamanya ya. Jadi lebihlah kita semua perlukan kepada panduan supaya nanti kehidupan kita di hari akhirat adalah kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia. Kerana di hari akhirat, sebagaimana yang kita sedia maklum tuan-tuan, takkan ada siapa yang boleh tolong kita lagi berbanding dekat dunia ni. Dunia ni kita susah, kita boleh cerita ke orang. Mudah-mudahan dengan sebab kita cerita, kita akan release stres yang melanda kita. Kalau lepas cerita ditolong selesaikan kesulitan dia, lagilah kan berbahagia kita rasa hidup ni, kerana ada penghargaan, kepedulian daripada orang lain kepada kita. Kita susah, ada banyak badan-badan yang mengusahakan untuk bantu. Kalau dalam konteks negara kita ni, ada Jabatan Kebajikan Masyarakat, ada Baitul Mal kan, ada NGO yang memang tujuan ditubuhkan dia ialah untuk membantu orang-orang yang kurang bernasib baik ni kan. Ataupun ada orang perseorangan, Allah takdirkan satu orang, Allah bagi rezeki mewah pada dia, kaya, dan dia memang mencari ni macam mana cara untuk nak salurkan bantuan ini. Kadang-kadang kat luar sana ramai yang Allah bagi rezeki kat dia mewah, tapi dia tak tahu macam mana cara untuk nak menyalurkan sumbangan, derma, infak, wakaf dan sebagainya kan. Dan kalau dia tahu kaedah, kita tengok antara orang yang banyaklah juga menyumbang kan.
banyak menyumbang. Baik, terdapat begitu banyak ayat Al-Quran yang hanya dapat ditafsir oleh isu-isu dan situasi yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak tuan-tuan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan berkaitan dengan kehidupan kita, ya. Terutamanya ketika sikap dan pendirian Nabi yang harus dirujuk sebagai penjelasan terhadap isu dan keadaan bagi mendapat tafsiran yang sebenar. Contoh dia seperti apa? Kita baru lepas pilihan raya, ya. Ada macam-macam tafsiran tentang pilihan raya. Ada orang tak mau terlibat dengan pengundian, kan? Jadi kita tengok Nabi menunjuk contoh kita berkaitan dengan pilihan raya ni macam mana, kan? Dalam Al-Quran ada ayat yang menyentuh tentang apa yang saya sebutkan tadi itu. Contohnya surah Asy-Syura ayat yang ke-38. Kata Allah, wamruhum syura bainahum. Wamruhum syura bainahum, diperintahkan kepada mereka supaya mengadakan mesyuarat antara mereka. Pilihan raya boleh tak kita sebut sebagai syura? Boleh lah, kan? Kita nak lantik seseorang jadi ketua kita, macam mana? Ya, buat mesyuarat. Kalau dalam kumpulan yang kecil, bolehlah kita buat mesyuarat. Nak lantik AJK surau, tak perlulah buat bertanding peringkat daerah, kan? Memadailah, kerana ruang lingkup yang kecil, boleh kita duduk sekali. Okay, semua ahli-ahli yang ahli-ahli mesyuarat duduk dalam satu bilik, satu tempat pada satu masa. Kemudian siapa setuju nak pilih ketua untuk kampung kita ni, okey, sila bagi cadangan dan sokongan, kan? Macam tu, kan? Syura, ya. Kalau kita sebut dalam konteks yang lebih besar, memanglah kita tak boleh nak himpunkan. Kalau dah berjuta orang, tak boleh kita nak himpunkan pada satu tempat, kan? Itu diadakan kaedah namanya pilihan raya, kan? Ataupun ayat yang lain dalam surah Ali Imran ayat yang ke-159, wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Hendaklah kamu semua memohon ampun kepada Allah. Wasyawirhum fil amri, adakan mesyuarat di kalangan kamu dalam satu-satu urusan. Pada satu-satu urusan buat mesyuarat, jangan bersifat diktator, kan? Dulu kan siapa kuat maka kena angkat dia jadi ketua, kan? Walaupun ramai orang tak setuju. Tu diktator. Dalam konteks dunia hari ini, kita demokrasi. Demokrasi ni maksudnya berdasar kepada majoriti. Walaupun kalau kita tengok, kan, dari segi fizikalnya mungkin kurang, kan, tak gagah macam orang dulu-dulu, kan? Tapi dari segi peraturan demokrasi, kerana dia dapat sokongan yang lebih, maka dia dipilih menjadi ketua, kan? Boleh jadi berdasarkan kepada apa? Sekarang ni dia bukan tengok dari segi fizikal semata, kan? Fizikal semata, tak. Dia akan tengok dari segi IQ dia, bijak tak, kan? Qawiyul amin, dia ni amanah tak? Ada sifat ni, maka bolehlah. Walaupun kalau kita tengok sultan, raja, kan, contohlah, dari segi fizikal tak kuat, sebab dia dah tua dah, jalan kena pimpin, kita kena jaga dia, takut dia jatuh. Tapi macam mana dia boleh jadi ketua, kan? Boleh jadi dia bijak. Dalam konteks negara kita ni, dia berdasarkan monarki, kan?
turutan. Ayah akan mewarisi tahta kepada anak dia, seterusnya kepada anak dia, seterusnya kepada anak dia. Macam kita bukan keturunan yang daripada tu tak ada harapan lah kan, tak ada harapan lah nak jadi raja ke. Kita ni ada ruang satu hari nanti kita boleh dicalonkan jadi raja Negeri Sembilan ni. Kan, minta maaf lah kan, memang tak ada harapan lah kan. Sebab kita bukan keturunan daripada susur galo tu kan. Siapa yang dah duduk dalam susur galo tu, dia nunggu hari je kan, nunggu hari je akan sampai giliran untuk dia menjadi raja pada sesebuah negeri kan. Tapi dalam konteks memilih ketua, di surau ke, di taman ke, kita tak lihat dari segi fizikal semata-mata ya. Kecuali kita dapat ketua yang memang dia bijak, dia package kan, cerdik, dia kaya, dia tubuh pun sado kan. Itu memang, itu keutamaan kalau ada macam tu. Tapi kalau tak ada yang macam tu, tapi dia bijak, dia kaya, dia amanah, kriteria tu pun boleh kita utamakan kan. Ataupun dia kaya, dia amanah, cuma kurang kebijakan, tak apa, dia boleh lantik orang bijak untuk bantu kerja buat dia, betul tak? Ketua dia tak semestinya kena buat semua. Bumbung pecah ni, mana ketua? Bagilah orang yang mahir untuk repair bumbung pecah kan. Ketua keluarkan arahan, betul tak? Ni nak buat macam mana ni, tanya pemikir dia. Think tank, dia ada grup think tank dia. Grup think tank ni lah yang akan bagi cadangan itu, cadangan ini kan. Ketua keluarkan arahan, okey, sila jalankan. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi tunjuk dah contoh ni kan. Nabi bila nak buat sesuatu, Nabi buat mesyuarat. Contoh, bila nak berhadapan dengan peperangan Ahzab, Nabi adakan mesyuarat. Nabi cadang nak buat gini, tapi ahli mesyuarat antaranya Salman Al-Farisi memberi cadangan. Kalau pengalaman di negara kami berhadapan dengan tentera yang bersekutu ni, dia buat macam ni. Nabi terima pandangan tu, walaupun pandangan itu, idea itu datang daripada bukan orang Arab. Kalau Nabi ni Asabiah, dia takkan terima pandangan Salman Al-Farisi, sebab Salman Al-Farisi ni orang Farsi kan. Nabi tidak mementingkan status. Kalau Nabi mementingkan status, siapa yang bagi idea tu Nabi tengok dia kaya baru Nabi terima, maka Nabi tak terima cadangan daripada Salman Al-Farisi kan. Sebab Salman Al-Farisi bukan orang kaya. Salman Al-Farisi baru masuk Islam banding dengan sahabat-sahabat yang lain seperti Saidina Abu Bakar, Saidina Umar kan, Zaid bin Harithah. Tapi dalam isu nak berhadapan dengan tentera bersekutu dalam peperangan Ahzab, Nabi terima cadangan tu kan. Sebab Nabi buat mesyuarat. Kalau Nabi tak buat mesyuarat, Nabi boleh putuskan. Sebab Nabi ketua, kita kena buat begini, kita kena buat gini. Memang Nabi dah sebut macam tu, tapi kerana syura ya, keputusan mesyuarat itu lebih utama. Keputusan mesyuarat ni adalah keputusan secara berjemaah, lebih berkat berbanding keputusan seorang. Kita dalam konteks keluarga kita pun, kalau kita nak buat sesuatu, kena tanya isteri kan, kena tanya anak. Tak boleh mentang-mentang kita bos dalam keluarga, isteri kena dengar cakap kita, anak lebih-lebih lagi kan, tak boleh
Waktu dia kecil, okeylah dia ikut je lah. Tapi kalau dia dah besar, dia akan tunjuk, dia protes. Saya selama ni tak bersetuju dengan pandangan ayah, kan? Pasal ayah tak pernah pun bagi peluang pada kami memberi cadangan. Isteri gitu juga. Isteri pun kalau dia tak cerita dekat suami dia, pastilah tuan-tuan dia akan cerita ke orang lain. Untung awak dapat suami yang caring, sharing, saling memahami. Bukan macam suami dia diktator, kan? Dia tak cerita kat suami dia. Ni pun satu jugalah. Kadang-kadang kita minta lah isteri-isteri yang main cerita masalah keluarga dia dekat orang lain, janganlah cerita dengan kita, ceritalah terus terang, cakaplah dengan suami, kan? Ataupun suami cakaplah dengan isteri, kan? Tapi isteri lah yang selalu nyembang hal ehwal suami dia kat orang lain, kan? Kadang-kadang kita ni nakal, tanya kat isteri, dia tanya tak dekat suami dia, dia pernah sembang tak macam yang dia sembang dengan kita tu dengan suami dia? Tak. Jadi memang tak selesailah masalah. Boleh jadi suami dia tak tahu dari segi percakapan dia, dari segi tindak buatnya, mengguriskan hati isterinya, melukakan hati isterinya, kan? Sebab isteri tak pernah pun sebut, napalah abang cakap macam tu dekat saya, sedih saya abang cakap macam tu, contoh, kan? Try cakap sekali, kan? Tantang suami ingat dah isteri okey je, kan? Isteri okey je, isteri senyum, isteri tak tunjukkan reaksi nak marah, nak balas balik semula perkataan suami kat dia. Ingat suami mungkin memahami bahawa perkataan itu tak ada apa-apa pada isteri, tapi pada isteri kadang-kadang lain, kan? Dah bertahun-tahun dah dia kata, kan, hidup dengan suami dia ni, tapi dulu boleh sabar, sekarang tak boleh sabar. Dulu boleh sabar, sekarang tak boleh sabar. Cerita tak benda ni dekat suami dia? Tak cerita. Bila tak cerita, tak selesailah. Sebab tu dalam keluarga pun dia kena ada syura, kena ada mesyuarat. Abang, saya ni kena bagi tahu dekat suami, kan? Ataupun suami kena bagi tahu dekat isteri dia. Tapi suami ni jarang cerita hal keluarga dia dekat orang lain, kan? Jarang nak cerita. Kita kan nak nyembang isteri kita gini dengan member kita, tak ada, kan? Kita lebih seronok nyembang bab lain lah. Kalau Ustaz Azam mungkin dia sembang bab mancing, kan? Kelong mana kita nak pergi ni? Kalau sekitar sini, Negeri Sembilan, Selangor ni, semua dalam map Ustaz je. Pergilah tempat lain sikit, contohnya pergi ke Phuket ke pula, kan? Kan? Kita akan nyembang bab begitulah. Ataupun tak, apa lagi Haji, mungkin kita akan menyembang bab kereta ni power, kan? Kalau tambah macam ni lagi power, contoh, kan? Kita akan sembang bab-bab yang bersifat apa kita nak sebut, santai, ya. Bab-bab hak jenis straight sangat ni, kita orang lelaki ni kurang minat nak nyembang. Beza dengan isteri ni dia detail nyembang, daripada sekecil-kecil perkara, bab bawang pun nak nyembang. Kita bawang tak masuk dalam list nak sembang, kan? Bawang pun dia boleh jadikan sembang. Tu isteri, kelebihan isteri, kan? Dapat isteri yang memang suka bercerita, dengar je lah, kan? Kita kadang-kadang kita dalam hati, kan, kita dengar isteri kita cerita bab bawang pun dia boleh sembang dengan kita, kan? Bawang ni gini, bawang tu gitu. Kita makan je asal nama bawang, kita tak cara bawang apa-apa, kan? Bawang India ke, bawang apa-apa ke, kita tak kisah ada halnya. Tapi orang perempuan dia kisah benda-benda gitu. Kadang-kadang dia pesan beli bawang, kita beli bawang, bawa balik, dia kata, lah bawang ni abang beli lah, kan cakap bawang je, dia tak sebut spesifik bawang apa. Tapi kalau dia sebut spesifik bawang tu, kita tak beli, sebab pergi kedai tu tak ada bawang tu. Kan? Sebab tu kalau dia pesan secara umum,
InsyaAllah kita suami ni akan bawa balik bawang yang dia pesan. Tapi dengar perkataan yang akan keluar daripada mulut dia. Lah, bawang ini abang beli. Saya ingat tadi nak suruh abang beli bawang tu. Kan bawang pun dia ada macam-macam macam-macam dia punya pattern kan. Tu isteri dia teliti sampai macam tu. Kalau tetamu kita datang kat rumah, kita yang hidang, kan macam-macam pattern keluar. Pinggan, bunga rambutan ada, bunga manggis ada, bunga pelam ada, kan. Tapi kalau isteri yang hidang, dia lain. Kalau bunga manggis je belaka. Pinggan, piring, cawan, semua bunga yang sama. Kalau suami yang hidang, dia bising lah. Apa abang ni buat memalukan apa bini dia kan, buat memalukan dia di hadapan kawan-kawan dia. Kan, dia detail orang perempuan. Baik, memang dia dah pesan dah. Lain kali kalau kawan-kawan abang datang, abang bawa keluar ni, tapi kita cari tak jumpa. Lah apa yang jumpa je lah kan. Dia kata pinggan ni. Kalau ambil pinggan bunga manggis je belaka. Tapi time kawan kita datang, pinggan bunga manggis tak ke mana, yang ada cawan je bunga manggis, piring bunga manggis, pinggan tak ada, yang ada bunga pelam. Kita pun ambil bunga pelam kan. Tu yang jadi campur-campur tu. Baik, jadi orang perempuan dia teliti. Tapi bagus juga kalau semua buat lebih kurang. Apa akan jadi pada rumah kita kan? Rumah kita kemas, lazimnya orang perempuan lah yang buat kemas kan. Ada juga orang lelaki yang kemas. Kalau setrika baju ni, dia tak nak isteri dia setrika kan, dia yang setrika. Tapi kebanyakannya tak ada hal. Kalau isteri setrika, alhamdulillah. Kalau isteri tak setrika, dia pakai je lah baju yang sangkut tu kan? Tak bergosok pun dia apa ada hal kan. Tapi isteri malu lah kan. Suami balik rumah tengok-tengok, ya Allah, suami dia pakai baju tak bergosok, malu ke dia kan. Kata isteri ni pemalas lah apalah kan. Jadi orang tak payah tanya, tak payah kita kata isteri kita tak gosok. Orang tahu selalu, malas isteri dia tak gosok pun baju suami dia. Orang akan kata isteri dia malas. Tak, walau isteri ni kadang-kadang tak dan kaki tangan buat kerja kat rumah. Kalau kena pula yang ada anak-anak masih kecil kan, nak uruskan anak lagi, nak masak lagi, nak gosok baju lagi, sian dekat dia. Tak dan kadang-kadang kan. Yang suami pula dah tak bergosok, pakai je lah baju tak bergosok tu kan. Kebanyakan gitu saya tengok kan. Sebab tu pelajar-pelajar saya lah contoh kan, kalau dia datang kelas, dia tak pakai baju kemeja. Dia akan pakai baju yang tak payah bergosok. Baju t-shirt tak payah gosok kan. Baju t-shirt dia tu keduk-keduk je. Memang passion baju t-shirt macam tu kan. Tapi kalau baju kemeja gosok. Tapi jaranglah pelajar pakai baju kemeja ni. Tapi orang perempuan memang bergosok. Pelajar perempuan gosok. Kalau tak datang tu sah tak gosok baju kan. Kalau kita tanya kenapa semalam tak datang kuliah, dia kata semalam black out, tak dan gosok baju kan. Rupanya sebab tak gosok baju tu tak datang. Kita benda tu kecil je, alah pakai je lah baju tak gosok pun, mana boleh kan. Tentu kita tengok orang perempuan, daripada tudung, daripada kepala sampai kasut matching. Orang lelaki tak ada hal kan, atas lain, bawah seluar lain, kasut pun kan, tak ada hal dia. Tapi orang perempuan, matching dia punya warna kan. Kalau atas ni kuning-kuning lah sampai ke kasutnya kan. Dia selaras. Kita orang lelaki tak ada hal. Baik, bermesyuarat adalah suatu kaedah yang biasa digunakan bagi mencapai persetujuan ya. Dalam konteks kita sama juga, kita berpersatuan, kita berorganisasi
surau kan, kita ada jawatan kuasa, kejap-kejap kan kita perlu adakan mesyuarat kan. Penting, mesyuarat ni penting. Keputusan yang terhasil daripada mesyuarat berkat, berkat. Tapi kalau keputusan personal, tunggulah nanti orang akan kata kan, ni siapa punya idea ni, buat seorang kan. Tapi kalau ramai-ramai, orang tak tala kita seorang, ni kita ahli mesyuarat kan. Dah keputusan mesyuarat bersetuju nak buat macam mana tentang sambutan Maulidur Rasul, contoh dia kan, dah setuju dah, ahli mesyuarat dah setuju. Jadi orang lain pun tak boleh nak kata apalah ya. Kalau dia nak komplain banyak, nanti masa mesyuarat datang kan, buat cadangan, dan kalau boleh calonkan diri untuk menjadi salah seorang AJK, kemudian mendapat sokongan daripada ahli mesyuarat. Kalau dia cadangkan diri tapi ahli mesyuarat tak bersetuju juga untuk nak menyokongnya, tak ada juga kan. Baik, jadi apakah keperluan yang semestinya ada dalam sesuatu mesyuarat tu? Al-Quran tidak menyebut tentang peranan pengurusi. Pengurusi ni kena macam mana, dia punya bidang tugas dia. Tapi Nabi SAW telah menunjukkan kepada kita kan, macam mana cara bila jadi ketua ni macam mana. Sebab tu Nabi tak buat keputusan. Sebab walaupun Nabi tu ketua, Nabi tak buat keputusan. Dalam menyelesaikan tawanan Badar, Nabi tanya sahabat patutnya Nabi sebagai ketua, kalau kita gunakan kuasa kita sebagai ketua, kita boleh je sebut tawanan Badar ni bunuh je berlaku kan. Tapi Nabi tanya dulu dengan sahabat, nak buat macam mana ni mesyuarat, buat mesyuarat, tanya pandangan sahabat berkaitan dengan tawanan Badar. Ada dua pandangan kan. Ada pandangan yang mengatakan bunuh je semua tawanan ni ya. Tapi ada pandangan kata kita buat ginilah pada tawanan ni, yang mana ada duit dia boleh tebus diri dia untuk bebas, yang makna tak ada duit tapi dia boleh membaca menulis, dia dikehendaki mengajar anak-anak kita supaya pandai membaca, pandai menulis ya. Yang tak pandai membaca menulis, dia boleh apa kemahiran yang ada pada dia, dia kena sumbangkan kemahiran dia tu kepada anak-anak orang Islam. Tu kaedah. Jadi Nabi menerima pandangan yang lebih santun lah kan. Kalau bunuh tu tak payah tanya sebenarnya, memang itulah keputusan dia kan. Sebab ni lawan dengan orang kafir ni kan. Dalam keadaan pada peringkat awal dua-dua pandangan tu betul, tapi bunuh pun betul kan. Dalam keadaan orang Islam pun tak ramai lagi, kalau tahan tawanan ni tak ada tempat nak kurung kan. Masa tu mana ada jail macam zaman kita sekarang ni, nak kurung macam mana kan. Tempat tak ada, kemudahan tak ada kan. Jadi Nabi ambil yang lebih lembut, yang lebih santun. Jadi yang itulah yang kita tengok berlaku. Nabi tunjuk contoh pada kita lah ya. Jadi pada kita pula zaman kehidupan sekarang ni, bila yang jadi ketua, macam mana dia nak memimpin, dia nak bawa dia punya kepimpinan dia. Ambillah contoh daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kan. Kalau kita guna kuasa veto, maka keputusan yang akan menyebabkan orang tak berpuas hatilah kan. Tapi kalau kita nak buat semua orang puas hati pun tak boleh, sebab kita manusia ni memang akan berbeza ya. Kita nak buat sesuatu,
dengan harapan semua orang akan puas hati dengan apa yang kita buat. Nescaya kita tak akan jumpa sampai hari kiamat semua orang akan berpuas hati dengan apa yang kita buat. Sebab tu dalam kerja buat agama ni, kita buat kerana Allah, bukan buat kerana untuk nak tarik perhatian manusia, kan? Kalau Allah redha, jalan walaupun manusia membencinya. Tapi kalau Allah murka, walaupun manusia seluruh dunia ni suka, tak boleh, tetap tak boleh buat. Sebab Allah tak redha, kan? Jadi keputusan akhirnya nak ambil ni ialah keputusan yang selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah redha, walaupun seluruh dunia tak redha, tak suka, jadi kena bersama dengan apa yang disebutkan, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sebaliknya. Kalau semua manusia suka tapi Allah tak redha, tak boleh juga, ya. Yang utama dia Allah redha. Allah redha. Bila Allah redha, yang lain tu tak ada masalah, kan? Kemudian begitu juga Nabi kata bila dua orang bermusafir, Nabi SAW mengarahkan supaya mereka melantik seorang ketua dari kalangan mereka. Kalau kita berjalan ke Seremban, dua orang pun, kan? Kena ada seorang tu kena dilantik jadi ketua. Lantik jadi ketua. Okey. Antara lain ketua itu bertanggungjawab mengendali perbincangan antara mereka yang keputusannya mesti dipatuhi bersama. Ya, dah bincang-bincang, dah buat mesyuarat dah buat, akhir sekali ketua kena buat ketetapan untuk mematuhi ataupun memilih keputusan yang mana. Okey. Itulah antara hikmah kenapa Al-Quran bersikap fleksibel dengan tidak menetapkan cara bagaimana sesuatu mesyuarat itu perlu dilaksanakan. Kalau Quran mentionkan cara nak mesyuarat tu macam ni, maka dalam konteks hidup kita situasi sekarang ni tak boleh nak buat pilihan raya, kan? Sebab pilihan raya tak ada zaman Nabi, tak ada. Habis semua kita yang terlibat dengan pilihan raya ni macam mana? Jadi hak yang sesetengah kata tak boleh pilihan raya tu, dia berlandas kepada andaian yang gopoh lah, kan? Kalau semua nak sebut sekarang ni kita pakai kereta, pakai motor, Nabi tak naik kereta, tak naik motor dulu, kan? Nabi makan roti, kita nasi Arab semua, kuzi apa semua kita makan, kan? Kalau nak sebut secara apa kita nak sebut Nabi tak buat, kita buat ni tak boleh nak diterima, ya? Betul ke? Betul ke? Kita menulis kitab, Nabi tak tulis pun kitab orang itu. Adakah orang yang menulis kitab tu salah? Kita hari ni masakan kita bubuh ajinomoto, bubuh kari, kan, bubuh garam, ya? Tu sama ke dengan apa yang ditunjuk contoh oleh Nabi? Tak. Banyaklah tuan-tuan, kan, jenuh kita. Sebab tu tak boleh kita nak katakan bahawa pilihan raya ni kita kata tak boleh sebab Nabi tak buat pilihan raya. Bukan maksud dia gitu. Dia sesuailah dengan keadaan semasa. Sebab tu Al-Quran pun dia tidak mention secara khas macam mana cara mesyuarat itu hendak diadakan. Jadi dia bila dia tidak mentionkan secara khusus macam mana mesyuarat itu nak diadakan, jadi bergantunglah kepada kebijaksanaan orang di kemudian hari ini macam mana cara nak mengadakan mesyuarat. Kalau sekiranya jumlah ahlinya ramai, kalau ahli setakat 30 orang tak ada masalah, kan? Tapi kalau ahli macam dalam konteks pilihan raya tu, kan, Negeri Sembilan kita kalau di Don Bagan Pinang pun dah ada 27,000, kan? Macam mana nak kumpulkan sekali? Sebab tu kita tengok dia buka banyak pusat mengundi, kan? Kalau macam di Hartamas ni dekat mana? Don Linggi, tuan-tuan.
besar linggi tu, linggi tahu kita setengah jam baru sampai. Rupanya hartamah ni masuk lagi dalam bahagian dia kan. Jadi macam mana? Tu bergantung kepada kebijaksanaan orang yang kemudian macam mana kita nak mengadakan mesyuarat kan. Asas dia mesyuarat kan. Konten mesyuarat tu apa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi pun buat mesyuarat, banyak mesyuarat Nabi buat. Baik, Rasulullah menyatakan dalam sebuah sabdanya, aslam taslim, Islamlah nescaya kamu sejahtera. Kesejahteraan merupakan himpunan 3 prinsip utama Islam, iaitu jalinan antara akidah, syariat dan juga akhlak. Yang ni yang kita sebut dululah. Bila Islam ni dia mesti ada 3 benda ni tuan-tuan. Dia tak boleh ambil 1 atau 2. Dia mesti ambil ketiga-tiga. Akidah itu yang utamalah, itu tunjang ya. Kalau akidah tak beres, ibadat tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak serupa juga, Allah tak terima. Mungkin dari segi manusia akan kata dia ni bagus, dia ni baik ya. Seumpama orang kafir yang baik kan. Orang kafir yang baik, walaupun dia kafir tapi dia baik ya. Tapi Allah terima tak baik dia tu? Allah tak terima sebab dia kafir kan. Tapi manusia akan sebut dia baik kan. Itulah yang dia akan dapat. Manusia akan memuji kebaikan dia. Boleh jadi waktu nak mati Allah mudahkan urusan mati dia. Tapi Allah terima tak baik dia? Allah tak terima sebab akidahnya tak beres ya. Jadi akidah tu yang utama, tunjang akar dia. Kalau akar reput, maka habis, hak lain pun akan tunggu masa tumbang. Okey. Tapi kalau akidah saja, ibadat tak jadi juga. Saya ni Islam tapi sembahyang tak. Dia tak menafikan sembahyang tu. Dia tidak menafikan sembahyang tu wajib tapi tak buat. Tak jadi tuan-tuan. Puasa tidak bulan Ramadan kan. Tak menutup aurat kan. Tapi Islam tak jadilah. Islam akidah betul dah tapi ibadat pula kan. Jadi tak sempurna Islam tu. Islam yang sempurna ialah apabila ketiga-tiga perkara ni tadi, ibadat, akidah, ibadat, akhlak. Kalau akidah, ibadat sahaja, akhlak tak jadi juga kan. Sembayang dah tapi mengumpat ya Allah kan, macam orang tak sembayang. Ada kan dalam masyarakat kita gitu, ngumpat ya Allah hebat betul dia. Mengutuk orang, Masya Allah kan, sembayang, dia sembayang ya. Saya dapat aduan daripada isteri, seorang isteri, dia kata suami dia baik, nafkah zahir semua terbaiklah, baiklah, sembayang pun rajin, ngaji pun baik, ngaji apa rajin, tapi percakapan dia Masya Allah teruk kata kan. Hari-hari saya cakap je melukakan hati isteri, panas baran kan. Kadang-kadang tak ada apa-apa pun kan. Baran, dia baran, lepas tu perkataan yang keluar tu memang dengar tak syok kan. Habis sembahyang okey, sembahyang, ngaji, sedekah apa semua ni, tu makna dari segi kesempurnaan Islam tadi tu ada kena betul lagi kat situ tu kan. Sama dia kata nafkah zahir, nafkah zahir okey, nafkah batin ni bukan semata hubungan lelaki perempuan. Itu salah satu daripada tanggungjawab nafkah batin kan. Nafkah batin ni juga ialah menjaga hati pasangan, tidak melukakan hati pasangan. Ni pun nafkah batin kan. Ambil peduli akan apa isteri, tu nafkah batin kan. Nafkah batin yang kita maklum, hubungan lelaki perempuan, lepas tu tak lama beranak kan. Bukan itu saja, ada banyak lagi nafkah batin.
Okey, jadi insya-Allah tuan-tuan, sampai di sini dulu apa yang kita kongsikan berkaitan dengan sumber tafsiran yang kita boleh belajar ialah melalui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita dapat satu dua lah contoh mengadakan mesyuarat ataupun dalam konteks kehidupan kita sekarang ni dalam jumlah yang besar, jumlah yang ramai, kita sebut nama dia pilihan raya, kan? Walaupun pilihan raya tu Nabi tak buat, tapi konsep pilihan raya dengan mesyuarat tu sama. Mesyuarat dalam ruang lingkup yang kecil, ya, negara tak besar, dia buat mesyuarat, macam kita sebut tadi contoh nak pelantikan jawatan kuasa surau, tak perlulah buat pilihan raya, kan? Pilihan raya ni nama dia besar. Sekarang lagi tak ada mesyuarat pun, kan? Terus je bagi nama, hantar dekat pejabat, kemudian pejabat endorse, nama tu diterima untuk sebagai calon untuk menjadi jawatan kuasa, kan? Sebab banyak juga isu, kan? Bila ada undian, dia bawa grup, hak ni bawa grup, kan? Tah daripada mana-mana dia punya penyokongnya. Dulu dah ada sekejap dulu, kan? Tapi dia bukan orang yang mengimarahkan masjid. Time pemilihan ramai penyokong dia, maka dia naik, kan? Kan? Dia bawa dia punya penyokong dia. Itu pejabat pun tengok situasi ni tak berapa elok lah, kan, untuk perkembangan masjid, surau, kan? Sebab tu dia minta kita cadangkan siapakah calonnya, nanti pejabat agama akan endorse, gitu. Baik, jadi sekadar itulah, mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan ada manfaat pada kita semua. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk berkaitan dengan Nabi ni sebagai pendidik kepada kita manusia, insyaAllah. Ya, wallahu alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.